soalan saya Ustaz ya, adakah kadang-kadang dulu setengah pendapat mengatakan waktu tua dulu atau imam dulu mengatakan yang dah meninggal ni tak perlulah menyeksa mayat untuk dibedah siasat. Tapi sekarang oleh kerana kemajuan teknologi perubatan ini, kita nak mencari punca dan apa penyebab kematian itu, buat kata Ustaz tadi. Jadi soalan saya, adakah ia bercanggah ke dengan hukum Islam ataupun bagaimana Ustaz, saya nak tanya itu. Yang keduanya saya nak tanya mengenai ini, pengurusan jenazah COVID ini. Dulu ya, kalau kematian ni kita ramai-ramai pergi. Tapi sekarang ni ahli keluarga pun tak boleh nak pergi dan bacaan talqin pun tak dibaca dah. Jadi bagaimana pengurusan COVID ini, adakah jauh perbezaannya? Apakah ini satu pencanggahan ke macam mana ke Ustaz? Saya nak tanya ini, dan banyak kekeliruan ni benda ini sekarang ni Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nampak wabarakatuh. macam sedih orang yang bertanya. Sedih. Allahu akbar. Dia sebab. Dia dalam perasaan yang pelbagai Ustaz. Mungkin. Biar tahu jangan keliru tagline kita Ustaz. Tapi InsyaAllah, pagi-pagi jangan sedih sangat. Tak cerita. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar Abdul Majid yang bertanya soalan, dan sebenarnya mungkin satu perkara yang untuk mengelakkan kekeliruan Ustaz. Terkadang ada juga yang beranggapan tak nampak virus, sebab tu saudara saya nak kena juga ziarah dia. Jadi ada juga yang berkeras begitu. Bagus. Jadi perlu kepada kita sangat international. Betul, international. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi mungkin ada penjelasan di Ustaz untuk dosa. Yang pertama berkenaan dengan hadis kasra 'azmil mayyit ka kasri 'azmi hayyihi, memecahkan dan mematahkan tulang orang yang mati seperti mana kita mematahkan tulang orang yang hidup, itu kinayah kepada takrim, makna kinayah kepada glory, kepada kemuliaan insan itu, kerana mayat tidak sakit hakikatnya. Dan saya bila kita mengkaji hadis ini dan melihat kepada saintifik, bila kita seorang tu lumpuh dia tak sakit dah, apatah lagi seorang tu mati, roh dah keluar dah. Jadi tidak ada persoalan tentang menyiksa mayat ataupun dia menyakiti mayat, ataupun kita katakan merasa mayat sakit. Mayat dah tak sakit dah sebab roh keluar dah. So dia terkaku begitu. Okey, sekarang kenapa kita tidak mematahkan tulang mayat? Sebab penghormatan. Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami memuliakan anak Adam hayyan wa mayitan, ketika mana hidup dan dia mati. Allah. Kerana insan, kerana dia tiupkan roh. Jadi roh tu yang menjadikan dia mulia, baik Islam atau bukan Islam. Jadi itu yang sebenar maksudnya, bukan mayat tu sakit. Mayat nak sakit pada dia mati dah. Betul. Ya, yang sakit tu roh dia, bukan jasadnya. Jadi kalau kita terpijak mayat pun bukan mayat tu sakit. Okey. Jadi tetapi Islam tak membenarkan kerana kemuliaan dia. Betul. Sebab itu tidak boleh duduk atas kubur, tak boleh kencing atas kubur, kerana kita menghormati mayat itu di waktu hidup dan di waktu dia mati. Hatta orang bukan Islam pun ditanam wajib ditanam. Pengurusan yang perlu diselenggarakan mengikut masing-masing agama mereka. Jadi walaupun orang tua dahulu mereka mengatakan haram berdasarkan kefahaman mereka, tetapi kefahaman ini di dalam konteks fiqh Islami ini dia menerima perubahan. Ataupun dia menerima dia menerima pendalaman orang mengkaji sehingga kita dapat kepada haqaiq ilmiah sampai kita menemui apa hakikat yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka kitab 4 mazhab, daripada Syafi'iyah, daripada Hanafiyah, daripada Hanabilah, daripada Malikiyah, mereka mengharuskan ini kes yang lebih rendah daripada postmortem jenayah. Itu kalau orang perempuan itu tertelan gelang, termakan cincin emas, masuk dalam perut dan dia mati. Ulama kata ya juzu syaqqu, dibolehkan kita membelah batniha. Jadi kalau hanya pada gelang emas yang masuk dalam badan, kita boleh potong perut dia. Kerana ulama kata berlaku pembaziran, apatah lagi kita nak mengetahui jenayah. Lebih besar. Dan hampir semua ulama mengharuskan, hatta kalau ibu itu meninggal dunia, bayi dia masih hidup, kita boleh membuat scissor, membedah mengeluarkan bayi yang masih hidup. Jadi di sini bila kita melihat perbincangan ulama-ulama mazhab daripada Syafi'i, daripada Maliki, daripada Hanabilah, mengharuskan paling kita katakan harta saja bagaimana kalau dalam kes-kes jenayah. Dan ulama tak pernah kata sakit perut, mayat tu rasa sakit, dan kita melihat setiap kitab yang dibahaskan oleh ulama dahulu tak ada. Ini menunjukkan bahawa mayat tidak sakit. Betul. Cuma kita diharamkan dia membelah mayat tanpa sebab, bukan kerana dia sakit tetapi kerana memuliakan. Itu yang kefahaman saya nak betulkan. Betul. Baru nak sebut tapi dah ada. Jadi kefahaman orang-orang tua kita hormat, tetapi mungkin sesuai di zaman dahulu. Betul. Sebab mereka tidak mengetahui
teknologi yang begitu canggih. Dan kita nak peringatkan syariah kita tak pernah menentang teknologi. Betul. Bahkan dia menggalakkan teknologi yang sedia ada Meraihkan. kerana dia memudahkan urusan kita.